Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya aku lihat kamu sekalian suka memain-mainkan kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyia-nyiakan bicara kaum salihin. Kamu memain-mainkan semua itu kerana kamu semua jahil. Padahal jika kamu ikut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan melihat bermacam-macam keajaiban pada keduanya itu. Kaum sufi itu memang selalu bersabar dengan Allah Ta'ala, menurutkan apa yang dikehendaki Allah, sehingga akhirnya Dia, yakni Allah, memberikan mereka apa yang mereka mahukan. Kefakiran dan bala bila tidak disertakan sabar memanglah merupakan semacam bala, dan bila disertakan dengan sabar menjadilah ia semacam kemuliaan. Orang mukmin merasa semacam nikmat dalam balanya, yakni dalam ujiannya, disebabkan dia merasa dirinya dekat dengan Tuhan dan dia dapat bermunajat kepadanya, dan ketika itulah maka dia tidak ingin meninggalkan tempatnya lagi. Alangkah susah lakunya kata-kataku ini, kerana dia tidak cocok dengan jiwa dan hawa nafsu orang. Memang sekarang ini waktunya akhir zaman, manakala pasal nifak pun sudah terlalu banyak. Tetapi walaupun begitu, aku tetap akan bertungkus lumus untuk mendirikan agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dijalankan juga oleh para sahabat dan para tabi'in. Ini memang masa akhir zaman. Orang pun pada banyak yang menyembah wang ringgit. Mereka sama sahaja dengan kaum Nabi Musa alaihissalam yang telah mabuk hatinya kerana terpikat kepada anak lembu yang disembahnya. Anak lembu zaman ini tiada lain melainkan wang ringgit itulah. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita bicarakan bagaimana sifat ketakutan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketakutan yang berkait dengannya, seperti takut kepada azab Allah, takut kepada keaiban didedahkan, takut kepada sakaratul maut, takut kepada kesudahan yang tidak baik, dan semua hal yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Syekh Abdul Qadir menyebut antara penyakit kebanyakan manusia tidak bersungguh-sungguh untuk memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, sebagaimana mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menyampaikannya. Bahkan datang watak yang membahayakan mereka. Mereka mula mempermainkan, mempersendakan, bahkan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah. Bahkan mereka merendah-rendahkan kata-kata orang yang soleh.
Kita tahu bahawa di antara nasihat yang paling berharga, paling bernilai dan paling tinggi mutunya untuk kita manusia ialah nasihat daripada Allah, yakni peringatan daripada Allah. Dan yang kedua ialah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga daripada orang-orang yang soleh. Ketiga-tiga ini adalah panduan orang-orang yang beriman. Qurannya, sunnahnya dan kata-kata para alim ulama. Kerana kata-kata para alim ulama itu ialah kefahaman mereka terhadap Quran dan sunnah, dan adunan daripada Quran dan sunnah, penjelasan dan juga syarah kepada Quran dan sunnah itu sendiri. Maka para ulama tidak berbicara melainkan perkara yang mendekatkan kita kepada kefahaman Al-Quran dan kefahaman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ketiga-tiga perkara ini kita tidak mengambil berat dan memberikan keutamaan, tidak mempelajarinya, tidak juga beramal dengannya, tidak tadabburnya, bukan tidak ingin untuk menyampaikannya, maka jadilah kita kalangan orang-orang yang akan mempermainkannya. Sama ada kita berpegang dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan berpegang dengan kata-kata ulama, ataupun kita akan berpegang dengan hawa nafsu. Bila mana kita berpegang pada hawa nafsu, maka pada perkataan kita itu akan menolak Al-Quran, menolak sunnah, menolak kata-kata ulama. Maka kita dalam kategori mempermain-mainkannya. Kerana itu Allah Ta'ala mengingatkan kita, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran ini ialah kata-kata yang jelas dan bukannya gurauan. Artinya kalau kita bercakap sungguh-sungguh pada anak kita, tiba anak kita berpaling buat tak layan, kita akan marah. Saya nak ni, kita kata pada anak kita, ayah nak cakap betul-betul ni, benda yang serius, tapi anaknya berpaling. Kan Al-Quran menceritakan perkara yang serius tentang hidup kita. Sebab itu kita lihat bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Dan Rasul tidak bergurau dalam menyampaikannya. Bahkan diceritakan bagaimana keislaman orang-orang dulu, kerana mereka diperdengarkan dengan Al-Quran. Sama ada kalangan yang ditawan dalam peperangan atau sebagainya, mereka sentiasa terdedah dengan bacaan Al-Quran oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, sehingga menjadikan mereka ini memeluk Islam. Kesungguhan Rasulullah menyampaikannya, dan kesungguhan para sahabat untuk memahaminya dan juga menyebarkannya. Maka lahirlah generasi yang begitu kuat, generasi dakwah yang hebat. Ia generasi yang melihat Al-Quran dengan kesungguhannya. Mereka membacanya dan mengkhatamkannya. Sebahagiannya mengkhatamkannya sebulan sekali, sebahagian mengkhatamkannya seminggu sekali, sebahagian mengkhatamkannya dalam 7 hari, sebahagian mereka yang mengkhatamkannya dalam 3 hari, sebahagian mereka mengkhatamkannya dalam 1 hari semalam, sebahagian yang mengkhatamkannya dalam solat mereka, dan sebahagian yang mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat sahaja. Sebagaimana diriwayatkan tentang Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diceritakan oleh isterinya bahawa suaminya, yakni Uthman bin Affan, khatam Al-Quran pada 1 rakaat. Dipanjangkan rakaat dia, dibaca sampai khatam, sehingga Al-Quran yang dimiliki oleh Uthman bin Affan nampak seperti lunyai di tatapannya yang panjang. Ini mereka yang bersungguh-sungguh dalam menghafal, menjaga, mentadabbur dan menyampaikan Al-Quran, sehingga mereka mencatatnya, menyimpan dalam dada. Kebimbangan mereka bila hari-hari mereka berlalu tanpa membaca Al-Quran. Demikian juga kesungguhan mereka dalam mengumpulkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam memahami hadis-hadis Nabi, dalam mengingatinya. Sehingga Umar Al-Khattab
tidak membenarkan waktu pemerintahannya sahabat-sahabat keluar daripada Madinah. Jangan keluar. Kerana dibimbangi hadis-hadis itu keluar daripada kota Madinah. Kerana Umar ingin mengetahui kalau ada satu isu, ada satu masalah, Umar Al-Khattab akan kumpulkan semua para sahabat. Lalu bertanya, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bercakap sesuatu tentangnya? Artinya kesungguhan mereka untuk tahu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalangan mereka bila tak ingat satu hadis Nabi, mereka akan berduka cita. Pernah diceritakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, ketika Uthman termenung panjang, lalu Umar Al-Khattab melintasinya dan memberi salam kepadanya, maka Uthman tak jawab. Maka ini menyebabkan Umar Al-Khattab marah, tak jawab salam, dan dia mengadu pada Abu Bakar Siddiq. Dia kata, ya Amirul Mukminin, waktu itu jadi Amirul Mukminin, ya Abu Bakrin, ini sahabat kita Uthman, dia dah nampak macam tak baik dengan saya. Saya beri salam, dia tak jawab. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, benarkah begitu? Ya, benar. Maka Abu Bakar memanggil Uthman bin Affan sambil berkata kepadanya, apakah yang menghalang kamu menjawab salam saudaramu Umar Al-Khattab? Lalu kata Uthman, bila dia beri salam? Lalu kata Umar, aku lalu depan kamu, aku beri salam. Dan Umar Al-Khattab terkenal dengan suara kuat, mustahil tak dengar. Suara kuat. Kata Uthman, demi Allah aku tidak mendengarnya. Lalu kata Abu Bakar, apa yang menghalang kamu mendengar? Kata Uthman, kerana tadi aku termenung tentang satu hadis Rasulullah yang aku lupa. Tadi aku lupa tu termenung panjang. Apa Nabi cakap ni? Apa Nabi cakap? Lalu kata Umar Al-Khattab, tentang apa? Maka kata Uthman menyebut tentang sekian-sekian perkara. Kata Umar Al-Khattab, aku mengingatinya. Aku tahu hadis itu. Maka Uthman gembira wajahnya. Dan Umar membacakannya, sehingga ia begitu mengembirakan Uthman bin Affan waktu itu. Lihat bagaimana mereka nak tahu sangat. Kita pula nak tahu sangat artis tu dah kahwin ke belum, menung. Nak tahu sangat filem tu dah launching ke belum. Nak tahu sangat ni fulan bin fulan, semua gosip orang. Kita nak tahu sangat bila sale ni akhir tahun ni, bulan 10 ni jadi tak sale ke tak jadi ke bulan 11. Kita tak tahu sangat ni perlawanan bola sepak semalam siapa menang. Sebab semalam ngantuk sangat. Terlepas perlawanan, tanya ni core member, siapa tahu semalam berapa kosong menang. Punya susah hati. Kita lihat syaitan ma bainana wa bainahum, jauhnya kita dengan mereka. Kebimbangan mereka pada satu hadis yang mereka lupa, kegembiraan mereka pada hadis yang mereka ingat. Bahkan mereka sering melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi. Kadang-kala mereka sanggup beli satu kenderaan khas, beli kenderaan yang laju, yang boleh mereka bergerak daripada satu tempat ke satu tempat untuk dapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kisah Imam Bukhari, 1000 kilometer untuk mendapat satu hadis. Sungguh dia. Mereka mencintai Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyintai pertemuan dengan para ulama. Itulah kehidupan mereka, dan kehidupan itulah yang telah membina tamadun manusia paling hebat dalam dunia. Kalau kita suka apa atas dunia ni, kalau kita suka benda-benda yang tak beri manfaat pada iman dan agama, kita tidak akan membina apa-apa tamadun melainkan yang roboh dan yang runtuh. Al-Quran mukjizat yang Allah akan kekalkan sampai kiamat. Demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan pelihara sunnah Nabi. Dan demikian juga kata-kata ulama yang menjelaskan Quran dan sunnah Nabi ini akan Allah pelihara. Ketiga-tiga ini adalah permata kepada kita umat Islam. Bukan adalah kekayaan kita. Bukan ini harta kita. Sebagaimana para Nabi menamakan
apa yang mereka miliki dan mereka tinggalkan pada ummah ini sebagai harta. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warrasul ilma man akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Para nabi dan para rasul seluruhnya tidak meninggalkan wang ringgit, tidak meninggalkan dinar dan dirham, emas dan perak, tapi mereka tinggalkan ilmu. Siapa mengambilnya, dia mendapat keuntungan yang banyak. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menunggu di pintu sahabat untuk tahu satu hadis Nabi SAW. Dia nak kacau, dia tak berani, dia tunggu kat luar sampai tertidur di luar rumah, sampai sahabat tu keluar untuk solat berjemaah, nampak sepupu Rasulullah. Lalu dia tanya, ma ja'a bika, apa yang menyebabkan kamu datang? Maka jawab Abdullah bin Abbas, satu hadis aku nak dengar tentang Rasulullah SAW. Maka katanya, kalau kamu memberitahu aku akan mendatangimu, sebab kamu ni ialah keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah. Lalu kata Abdullah bin Abbas, tidak, bukan aku mendatangimu, kerana antara nilai nasab dan nilai ilmu lebih tinggi pada nasab. Man batta'a amaluhu lam yusni' bihi nasabuhu. Siapa yang tidak beramal dengan ilmunya, maka tiada faedah padanya nasab keturunannya. Ini nilai yang paling tinggi yang ditinggalkan oleh Rasulullah, bukan keturunannya tetapi ilmunya. Kata Rasulullah SAW menyuruh kita mengambil ilmunya, belum berambil ilmu. Wa imma orang daripada keturunan baginda SAW atau bukan, maka ilmu diambil. Sehingga kita pernah berada pada satu zaman di mana hamba-hamba atau bekas hamba menjadi pemimpin umat Islam, kerana di sisi mereka ada ilmu. Ini Nafi', bekas hamba kepada Abdullah bin Umar, menjadi guru kepada para alim ulama, walau dia seorang hamba. Ini Atha' bin Abi Rabah, seorang orang Afrika kulit hitam, menjadi guru kepada semua umat Islam, termasuk khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik. Walau secara keturunan dia orang Afrika, orang Ethiopia, tapi ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah ada dengan dia, yang berupa kefahaman Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Imam Bukhari, orang Bukhara, orang Uzbekistan, even bukan orang Arab, jauh sekali nasab pada Nabi SAW, tetapi nilainya kerana dia yang mengetahui hadis Nabi, sehingga dia menjadi kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Ini Sahih Bukhari. Demikian juga Imam Muslim, dia bukan orang Arab, daripada wilayah Naisabur. Juga beliau menjadi rujukan kepada semua ulama-ulama pada zamannya. Demikian juga Imam Ibn Hibban daripada Afghanistan, wilayah Bust, Ibn Hibban Al-Busti, menjadi rujukan kepada para ulama, dia ilmu hadisnya. Demikian Imam Tirmizi daripada kota Turmus, kota yang juga berdekatan dengan Uzbekistan, menjadi guru kepada semua para ulama Islam, Abu Isa At-Tirmizi. Dan demikian juga ulama itu dan ini yang terkenal kemuliaan kerana ilmunya tentang Quran dan Sunnah, dan mereka dimuliakan, diambil ilmu. Jadi kalau tadi kita kisahkan bagaimana kesungguhan wa imma para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para tabi'in, para ulama, untuk mereka faham Quran, untuk mereka faham Sunnah, untuk mereka mengutip kata-kata para alim ulama. Ini Abu Aliyah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in yang masyhur, ahli Al-Quran, mufassir Quran yang agung. Bagaimana kesungguhan dia untuk menyebarkan Al-Quran, memahaminya dan mengajarnya kepada orang ramai dengan bersungguh-sungguh, sehingga dia sentiasa mengingatkan orang-orang yang bersama dengannya tentang 5 perkara. 5 perkara yang diambil daripada Al-Quran untuk membentuk kehidupan bahagia daripada Quran. Ia bukan sekadar 5 tadi, mungkin ratus, mungkin 1000, yang disebut oleh Ali bin Abi Talib, la tanqidu ajaibuhu, keajaiban Quran tak pernah habis.
Kata Abu Aliyah, Allah Ta'ala telah tetapkan pada dirinya, sebagaimana tercatat dalam Quran, man amana bihi hadahu. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, yakni menguatkan imannya pada Allah, Allah sentiasa akan berinya petunjuk, yakni menjaganya. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, Allah akan bimbing hatinya, beri petunjuk. Pegang yang ni, kata Abu Aliyah. Kalau kamu benar beriman pada Allah, Allah beri jaminan pada kamu, kamu sentiasa dalam petunjuk. Apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak buat, dalam petunjuk Allah. Tapi syarat benar-benar beriman pada Allah. Ini jaminan dalam Quran. Katanya yang kedua, wa anna man tawakka alaihi kafa. Kalau kamu berserah diri pada Allah, Allah akan cukupkan keperluan kamu. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah, maka cukup baginya. Yang ketiga, kata Abu Aliyah, wa anna man aqradahu jaza. Siapa yang memberi pinjam pada Allah, Allah ganti lebih banyak. Allah Ta'ala berfirman, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kasirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang memberi pinjam pada Allah, Allah akan ganti dia dengan gandaan yang banyak. Allah lah yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya. Dan Allah itulah tempat semua kamu akan kembali. Yang keempat, kata dia, man istajara min azabihi ajarahu. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah daripada azabnya, maka Allah akan melindunginya. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh pada tali Allah, jangan pecah belah, maka kamu selamat daripada azab Allah. Dan yang kelima, katanya, man da'ahu ajabahu. Siapa pun yang doa, Allah akan perkenankannya. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Dan bila hamba-Ku bertanya tentangku, katakan kepadanya, aku dekat. Aku memperkenankan doa bila dia memintanya. Kita lihat bagaimana Abu Aliyah, dia mengeluarkan ayat-ayat ini sebagai satu pegangan hidup. Maksudnya, mereka benar-benar bila membaca ayat Al-Quran, mereka menterjemahkan sungguh-sungguh dalam amalan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami ni kadang-kadang susah hafal Quran, tetapi Allah memudahkan kami beramal. Umat akan datang, mungkin dia mudah hafal Quran, tapi susah untuk beramal. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami kadang-kadang susah hafal. Faktor susah sebab Al-Quran tak turun sekaligus, peringkat-peringkat. Dan oleh kerana keterbatasan kegunaan kertas, pen, segala fasiliti itu, menyebabkan tak suka. Tetapi Allah memudahkan kami beramal. Umat akhir zaman, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka akan mudah hafal Quran tapi tidak mudah untuk beramal. Baik, bila kita cari kenapa tak mudah beramal, kerana mereka tidak tadabbur Al-Quran dengan sebenar dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai keseronokan dalam hidup mereka. Kita Quran ni, tuan-tuan, part time. Quran part time, sunnah Nabi pun part time. Tengoklah kalau ada orang baca sunnah Nabi 1-2 hadis, okey. Tapi nak cari tak ada. Kita nak godek-godek sini dalam telefon kita hadis-hadis baru yang kita tak tahu, tak berapa sangat. Yang orang beritahu kita itulah, setakat itulah. Quran pun sama, setakat orang beritahu. Tapi ada tak keinginan cari, belajar, keinginan ingin tahu. Maknanya kalau saya musafir, saya nak tahu hadis-hadis Nabi tentang musafir, ada tak keinginan kita nak tahu bagaimana Rasulullah memilih adab bermusafirnya, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan, dan bagaimana nak menghadapi keadaan itu dan ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh dalam berbisnes, dalam berniaga, apa yang Rasulullah ajar tentang kita, tentang perniagaan?
Sama ada prinsip perniagaan, hukum hakam perniagaan, doa-doa yang berkait dengan perniagaan, dan apa sahaja yang berkait dengan kewajiban-kewajiban perniagaan. Zakatnya, mungkin kalau kita tertipu orang, macam mana kita nak kembalikan hak mereka. Kadang-kadang kita berniaga, tipu tak sengaja, lupa balik duit, buat balik tak cukup, kita ni, atau dia order lain, kita beri lain, atau kita kurangkan hak dia tanpa kita sedar. Dia nak, misal kata, saya nak mi rebus special, kita bagi dia mi rebus biasa tapi harga special. Dan kadang kita tak sengaja, bukan sengaja pun, dia datang, dia nak misalnya air ni banana float, kata dia, kita pun bagi sekian air tapi harga dia harga yang dia order, tapi yang sampai bukan. Dan dia pun tak kisah sebab dia pun tak kenal nama air tu, dia order je sampai dia telan je. Ya, ada orang nama-nama mak saya bukan dia tahu. Ada seorang sahabat saya, bila kita pergi minum, kawan ni semua pakai order air Sky Juice. Dia kata air apa macam sedap bunyi, Sky Juice. Habis entah nak air apa, anak nak Sky Juice jugalah. Sampai waktu kosong, ni Sky Juice, ni Sky Juice. Kalau dia baru tahu lepas tu tak order air tu, kan bunyi Sky Juice, langit, jus dari langit. Yang ada orang dia order nama Mak Saleh ni misalnya, tanpa dipaham apa benda, bila sampai dia minum, kita tulis dengan harga yang lain. Maksudnya kita, kalau saya sebut tentang kesungguhan kita memahami sunnah Nabi SAW, kalau kita orang bisnes, kalau kita isteri, sejauh mana kita fahami sunnah Rasulullah tentang isteri, tanggungjawabnya, akhlak kita dengan suami, budi pekerti kita dengan suami kita. Ada tak keinginan kita nak tahu apa yang kita tak boleh buat, yang Rasulullah beri larangan yang keras. Ni kenapa Rasulullah kata ramainya perempuan masuk neraka. Yang Rasulullah maksudkan yang masuk neraka ramai ni yang kahwin, si isteri. Kita kena cek. Bukan Nabi SAW benci perempuan, Nabi nak selamatkan perempuan. Kita pula jangan kata ustaz macam tu, hadis tu nak guna lah tu, nak kata kita masuk neraka lah tu. Dah ustaz kerana sayang muslimat dia cakap, awak jangan, paling ramai tu neraka perempuan. Jangan prejudis dengan nasihat orang. Cek lah. Bila kita sebut tentang diri kita, nasihat tadi bukan dengan kita, maka jangan kita terlalu prejudis nak cari kesalahan orang tu, nak rendahkan orang tu. Tentang jadilah orang bijak sana. Bila orang menasihati kita, cari sebab apa. Atas nama kita isteri ni, boleh masuk dengan ustaz sebab kau ibu ni rajin kuliah, rajin tarawih, rajin baca Quran, rajin sedekah, banyak benda dia rajin, semua rajin. Masak boleh rajin. Tiba-tiba masuk neraka. Yang laki ni tidur atas kursi, malas. Laki ni kuliah pun kejap ada, kejap tak ada. Tapi masuk syurga, pelik pula laki. Kita yang perempuan ni buat macam-macam, neraka. Laki lebih kurang je, syurga. Mana? Rasulullah yang jelaskan. Tak mana? Tengok Nabi sebut apa. Bila Rasulullah SAW ditanya kenapa, Nabi kata yakfurna bil ashir, sebab dia suka derhaka ke suami. Derhaka pada suami, yakfurna. Maksud derhaka pada suami bagaimana? Dia tidak mengiktiraf kebaikan suami dia, tak berterima kasih, tak bersyukur. Dan seringkali kalau dia tak dapat apa yang dihajatinya, dia akan kata, abang macam gitu lah, tak pernah nak dengar cakap saya. Padahal dah setambung dah kita dengar cakap ni. Abang macam tu lah, tak pernah nak faham saya. Walahal sampai bengkak otak faham dia ni. Abang macam tu lah, tak pernah ajak saya makan. Padahal semalam baru ajak makan. Dia main buah, tak pernah buah dia. Ini panggil buah zakum ayat ni. Maksudnya buah neraka lah ni. Tak mengiktiraf suami kebaikan. Abang tak pernah, abang tak pernah nak faham saya, abang tak pernah sayang saya, tak pernah sayang. Anak 8 orang benda ni. Ayat dia. Ayat-ayat yang menafikan. Jadi kita pun tengok, kita agak-agak cakap gitu tak dengan suami kita. Ayat bukan tak pernah.
Paksalah suami ambil gambar, nak beritahu pernah, catat tarikh. Sebab isteri dia nyanyuk orang ni. Dia buat 10 kali tak kata tak pernah. Jadi dia tahu penyakit isteri ni nyanyuk, maka tulis. Jadi bila Rasulullah SAW sebut macam tu, kita isteri dalam memahami sunnah Nabi, dan kita baca pula ayat Al-Quran tentang isteri-isteri yang jadi ahli neraka walaupun isteri Nabi, kenapa? Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, yang Allah sebut dalam surah At-Tahrim, dalam keadaan mereka berada dalam jagaan dua hamba kami yang soleh. Tetapi falam yughniya anhuma minallahi syai'a, langsung tak beri manfaat kesolehan suami untuk selamatkan dia. Apa benda yang isteri Nabi Lut ni buat? Apa benda yang isteri Nabi Nuh ni buat? Sampai akhirnya dia terjebak macam orang-orang yang menghina para Nabi. Demikian kita suami. Baca tak hadis-hadis tentang tanggungjawab suami? Apa peranan kita? Apa dosa yang kita akan tanggung disebabkan kecuaian kita menjaga isteri dan anak-anak kita? Apa dia amaran Rasulullah SAW kepada kita suami yang mengabaikan nafkahnya? Bukan apa nilai kita kalau kita tidak melakukan kebaikan padanya. Fahami hadis itu. Hadis tentang suami. Akhirnya si suami kumpul hadis-hadis tentang suami, si isteri kumpul hadis tentang isteri. Masing-masing menjadi orang yang soleh dan solehah. Anak juga begitu, baca hadis tentang anak, hak mereka pada dua ibu bapa. Biar kita ada rasa nak tahu. Jangan hanya ikut budaya hidup. Dan gini kita hidup, ginilah. Biar kita ada ilmu. Biar patut apa saya patut buat pada ibu ayah saya kalau dia hidup dan kalau dia mati, berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab kalau kita tengok para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka sentiasa meletakkan mi'yar panduan mereka Quran dan sunnah Rasulullah dalam apa pun tindakan. Ni ada seorang suami, dia melebihkan pemberian kepada anaknya yang lain, iaitu kepada Nu'man, sahabat bernama Bashir. Lalu isteri kata, abang, saya tak suka abang melebihkan anak dalam pemberian. Sehingga abang tanya Rasulullah. Tidak, saya tak akan redha benda ni. Saya tak redha, kata isterinya. Sama kita, baik aku tanya. Maka dia datang jumpa Rasulullah supaya tindakan. Dia mungkin terlepas pandang tindakannya ini kerana kecenderungannya pada anaknya. Sebab setengah-setengah ayah dia ada cenderung pada anak ini. Nak bagi lebih sikit lah. Anak lain tak berapa cenderung. Anak ni dia cenderung sikit, dia sayang sikit. Dia pun mula nak bagi lebih. Si isteri ni alert dengan benda ni. Bang, saya rasa tak betul ni. Saya tak akan redha dengan perbuatan abang sehingga abang tanya Rasulullah SAW. Kalau Rasul kata, ya saya lah. Dia isteri yang baik. Supaya suaminya bertindak berasaskan ilmu. Itu sunnah Rasulullah. Maka dia datang jumpa Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? I'dilu baina auladikum. Kamu kena berlaku adil pada anak-anak kamu. Apakah anak kamu yang lain kamu beri? Tak bagi, kena bagi. Kena bagi. Kamu ada dua pilihan. Pilihan pertama, ambil balik apa yang kau beri pada anak kamu, ambil. Tentang ayah, kalau dia beri pada anak, dia tak buruk siku kalau ambil balik. Dia tak macam kita sama-sama kawan. Terutamanya bila dia tahu cara diberi itu salah. Yang kedua, kamu beri pada semua anak kamu. Memang kamu ambil balik. Kalau memang tak mampu, ambil balik, jangan bagi semua. Atau kamu beri semua. Apakah kamu suka kalau seluruh anak kamu ini berbakti pada kamu atau tidak? Ataupun kamu nak sebahagian je anak berbakti pada kamu? Kata sahabat ini, bukan aku nak semua. Kalau begitu, adilu baina auladikum. Berlaku adil. Lihat sahabat tadi pun ubah. Ni ada seorang isteri tanya, bang, boleh tak saya bagi zakat ke abang? Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud As-Sijistani. Boleh tak saya bagi zakat ke abang? Lalu kata sahabat ini, tanya Rasulullah. Kalau saya jawab, boleh, saya boleh jawab. Tapi kata Rasul itu lebih aula, lebih baik. Maka dia pun datang. Perempuan ini namanya Zainab. Dia pergi,
di mana rumah Rasulullah SAW menjadi tumpuan para sahabat untuk tanya soalan. Dan Bilal bin Rabah akan tunggu depan pintu. Lalu datang Zainab ini berkata pada Bilal, aku nak jumpa Rasulullah, aku ada soalan. Lalu Bilal kata, ya Rasulullah, ada seorang perempuan namanya Zainab nak tanya soalan. Nabi kata, ayu Zayanik, Zainab mana? Sebab Zainab ramai. Zainab mana? Maka disebut Zainab isteri fulan bin fulan. Lalu kata saya, silakan. Boleh tak aku nak beri zakat pada suamiku dan dia miskin? Kata Rasul, boleh. Isteri boleh bagi zakat pada suami yang miskin. Kenapa? Kerana isteri tak bertanggungjawab bagi nafkah pada suami. Suami dia tak boleh beri zakat pada isteri sebab dia bertanggungjawab bagi nafkah. Siapa pun yang kita bertanggungjawab beri nafkah, kita tak boleh bagi zakat kat dia sebab kita dah ada kewajipan beri nafkah. Kalau kita tak ada kewajipan beri nafkah, kita boleh beri zakat kalau dia di kalangan golongan asnaf. Ini Abdullah bin Mas'ud, isterinya memberi zakat padanya sebab dia fokus untuk mengajar, dia tak nak buat kerja lain, dia cuma nak mengajar, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Maka isterinya yang beri dia belanja supaya dapat menyebarkan dakwah. Kerana kesungguhan mereka untuk menyampaikan dakwah supaya semua orang tahu hadis Nabi SAW. Artinya begitu cara hidup orang-orang soleh. Macam saya katakan, kita ni supaya kita tak dianggap macam memain-mainkan Quran dan sunnah Nabi dan kata-kata ulama. Hidup kita biar sentiasa kita berfikir, biar sentiasa kita ambil tahu apa yang diajar oleh Allah dan Rasul dan yang difahamkan tentang perintah ini oleh para ulama yang soleh. Jadi saya katakan, kalau kita isteri, apa peranan kita isteri sebenarnya? Untuk kita tolak ke tepi hawa nafsu kita. Jangan saya isteri ikut cara saya, Ustaz. Awak cara mana awak belajar jadi isteri? Cara saya lah, ikut mak saya. Saya tengok mak saya lawang suami dia, saya pun lawan. Saya tengok mak saya dulu masa merajuk lari dari rumah, saya pun lari. Cuma beza mak saya lari jalan kaki, saya lari naik motorkar, naik kereta. Orang dulu dia jenis ikut, diperhati mak ayah dia. Kalau jenis bergaduh, kendong anak lari dari rumah, dia pun buat. Tapi dia tak kendong anak lah, dia kendong dia lain. Anak tinggal ke suami, biar padam muka suami tu. Lari. Sebab dia, kita dalam kehidupan kita ada budaya ngikut orang. Budaya ngikut. Kalau saya katakan seorang suami, seorang isteri, dia ikut suami isteri yang berada depan mata dia, mak ayah dia lah. Mak ayah dia, mak dia kan isteri, ayah dia kan suami. Dia tengok tindakan ayahnya buat pada mak dia, kalau mak dia buat salah itu, dan dia pun buat yang sama. Dan kalau dia ayah, dia ikut dulu. Ayah dia dulu kalau buat salah buat apa? Gantung kat pokok kelapa, dia pun gantung anak dia pokok kelapa juga. Ayah dia suruh dia ni mengadap tiang, dia pun suruh mengadap tiang, dia ikut. Kita bukan budaya macam tu. Budaya kita bukan ikut apa yang ayah kita buat, apa yang mak kita buat. Kerana itu setakat ilmu mereka setakat tu. Kita tak mungkin nak ilmu kita pun setakat tu. Kalau mak ayah kita dulu tak ada kenderaan, takkan kita pun tak nak ada kenderaan. Kita nak ada kenderaan. Kalau mak ayah kita di rumah kayu, bilik satu je, kita semua pakat duduk kat luar, takkanlah kita sekarang nak bilik satu, kita nak bilik banyak sikit. Kalau benda tu kita boleh berubah. Kalau mak ayah kita dulu duk asyik makan ikan je, kalau kita hari ni senang, kita nak makan macam-macam, ikan, nak ayam, nak daging, nak. Tak ada orang pun nak sama macam mak ayah dia dalam perlakuan dan dalam cara hidup. Tapi bab kelakuan dia ikut sama. Salah. Saya kata mungkin mak ayah kita, moga Allah mengampuni kita dan mereka dan merahmati mereka semua, kadar ilmu mereka setakat tu. Mereka dapat pandai ilmu setakat tu. Kita alhamdulillah Allah bagi banyak sikit pandai ilmu. Dengan ada YouTube-nya, dengan ada online-nya, dengan ada ustaz berdekatan dengan kita, dengan ada telefon boleh call-nya, dengan ada grup WhatsApp yang boleh kongsi-kongsi ilmunya, banyak sumber-sumber. Jadi takkanlah kita nak jadi suami yang macam dulu punya suami, bapa yang macam dulu punya bapa, yang kadang-kadang jelas bertentangan dengan syariat. Kadang-kadang dia bertentangan. Kita nak marah anak kita, kita pun dulu zaman kita dulu ayah marah kat kita, tinggal kat kubur. Kita pasal marah anak, tinggal kat kubur juga. Takkanlah kita buat benda yang sama. Zaman dulu ni kalau jenis anak nakal, kita pun ikat kat tiang, ambil sarang kengga, letak.
Kalau kita pun nak buat macam tu, ini bukan cara berfikir betul. Sebab saya kata orang dulu, kadar ilmu dia macam tu. Kita buat macam tu, terus masuk penjara 10 tahun. Dera anak. Kan lain. Kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, apa pun peredaran zaman, ia sesuai. Kalau kita ikut cara ayah dan mak kita didik anak, cara mereka setiap zaman tidak sesuai. Tak sesuai. Tahu dulu zaman kita rotang pukul, ia mungkin sesuai zaman tu. Sebab anak-anak tak tahu nak lari kat mana. Sebab lepas rumah kita tu hutan, nak lari kat mana. Akhir paling kuat lari pun bawah rumah. Tu je. Nyorok bawah rumah. Malam naik dengan syafaat mak dia. Hari ni anak kita, dia tak lari bawah rumah. Dia tu lari Thailand. Dia tu lari sekian. Dia telur sekian. Dulu kalau mak ayah ugut, aku tak nak bagi makan nasi. Memang kebulu tu tak makan nasi. Jadi baik. Sekarang aku tak nak bagi makan nasi. Dia order food panda. Banyak lagi dia makan. Apa dia takut? Kalau kita dah mendidik anak-anak kita ikut cara mak ayah kita dulu, maka dia mungkin tak sesuai zaman ini. Dan banyak tak sesuai. Tapi kalau kita ikut cara Nabi SAW ajar kita didik, dia akan sesuai sepanjang zaman. Maka kita kena belajarlah macam mana cara Rasulullah. Ini kita ada kitab Tarbiyatul Aulad oleh almarhum Dr. Abdullah Nasir Anwan yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Pendidikan anak-anak dalam Islam. Jadikan buku itu sebagai bacaan kita. Cara nak ajar anak berani macam mana. Cara nak ajar anak kita sabar macam mana. Cara nak ajar anak kita pelihara nafsu syahwat ni macam mana. Cara anak ajar anak kita cintakan Quran macam mana. Cara nak ajar anak kita cintakan orang soleh macam mana. Dalam tu ada. Ni orang yang nak jadi mak ayah, yang dah jadi ibu ayah, yang masih anak-anak di bawah tanggungannya. Maka jadikan buku ini, kitab ini sebagai bacaan kita. Baca. Dengan itu kita tahu cara Rasulullah SAW didik. Maka ini yang kita masukkan orang yang tidak memainkan Quran dan sunnah Nabi serta kata ulama. Maksud Syekh Abdul Qadir di sini, bukanlah kita mempersendakan dengan mengejek-ngejek Quran, hadis Nabi, kerana itu ternyata kafir dengan sepakat ulama. Siapa yang kata saya bencilah baca Quran, terus jadi kafir. Saya tak suka baca Quran, dia boleh kafir. Kau maksud menghina. Kerana Quran ni sensitif. Sensitif. Seorang menuturkan perkataan yang tidak baik tentang Quran dan hadis Nabi SAW, dia boleh kufur. Kalau seorang dia menghina Quran dengan niat menghina, maka dia boleh kufur. Yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir bukan yang tu. Yang tu memang kita tak bahaskan. Ni maksud memainkan Quran, artinya kita membiarkan kepahaman yang ada pada Quran, pada sunnah Nabi dan pada nasihat pada ahli ulama, untuk kita mengambil nasihat kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, dengan tradisi zaman kita, dengan kebiasaan dan budaya kita, dengan adat turun-temurun kita. Kita seperti mempermainkan hadis Nabi. Tuan-tuan, ada orang hebat, kita tak minta nasihat orang hebat, duk minta nasihat orang biasa, kita macam merendahkan dia. Ada pakar ni yang boleh uruskan, tapi kita tanya orang lain, kita macam memainkan dia. Kita kalau ikut betul Quran, sunnah Nabi SAW dan kata-kata para ulama, betapa bahagianya keluarga kita. Si isteri itu panduan dia, si suami itu panduan dia, bukan hawa nafsu, bukan kebiasaan kita. Pemimpin ini panduan dia, rakyat ini panduan dia, peniaga ini panduannya, customer ini panduan dia. Maka jadi customer yang baik, tidak menindas penjual. Sebab kita kadang-kadang sentiasa lihat penjual tu menindas pembeli. Banyak keadaan pembeli menindas penjual. Dia order betul tak jadi, kawan dah siap semua, tak jadi. Senang-senang je kata tak jadi. Order sekian-sekian, kita dah siap beli ayam, beli daging, lepas tu dia kau balik, tak jadi. Habis yang kita beli alam mentah ni macam mana? Mana saya tahu. Maka dia berdosa, dia menzalimi. Kita tuan-tuan ada order-order tu, tempah. Kita kata saya nak tempah ni, anak saya nak kahwin, untuk 1,000 orang makan. Kata okey boleh. Berapa satu kepala? Saya biasa ambil RM10 katakanlah. Teri RM10. Goreng ikan masin, gula-gula macam tu. Kan tak ada kata ni RM10 ni.
RM50, RM70. Kita cari contoh RM10 ni, 1,000 orang, kita boleh, kita buat. Kawan ni boleh faham macam-macam ni, dah beli ikan, dah ini, tiba dia call balik, tak jadilah anak saya kan nak kahwin, tak jadi, dia nak kahwin tahun depan. Siapa akan ganti benda tu? Bukankah itu kezaliman? Tentang kita kalau nak batalkan tempoh, kita kena ingat itu satu kezaliman dan itu satu dosa. Lepas tu setengah-setengah cara penyelamatnya, awak kalau tempoh bagi deposit, paling kurang deposit untuk modal kami. Kalau tak jadi, kami dapat backup. Kan itu hak dia. Kita kalau tempoh, kalau orang tu tak buat apa-apa, okeylah. Tapi kalau tempoh orang tu dah bersedia, tiba-tiba kita batal suka hati kita, maka perbuatan ni kita menzalimi penjual. Saya kata orang sentiasa fikir penjual tu jahat, satu sudut, zalim, angkat harga barang sekarang. Jarang orang lihat bagaimana pula jenayah pembeli. Pembeli yang menganiaya penjual. Dia ambil barang, tak bayar-bayar, siapa bankrupt penjual tu. Dia ambil hutang, tak bayar-bayar, siapa bankrupt penjual tu. Dia tempah sekian-sekian tapi dia tak pernah bayar, bankrupt kawan tu. Tuan-tuan, ini dosa hutang yang akan tanggung akhirat kelak. Sebab tu jadilah kita kata pembeli yang baik. Kalau kita dah tempah, saya dah beli otak, tak apa, saya bayar barang tu. Tapi kalau boleh postpone tanpa rosakkan barang, boleh tak postpone? Okey, boleh. Kalau kata tak boleh, ni barang cepat rosak, tak apa, boleh tak saya beli barang-barang tu semua, atau saya ganti kerugian tadi? Ada tanggungjawab. Sebab tu bila ulama bincang tentang bai'ul urbun, bai'ul urbun maknanya bayar deposit. Kita kan kalau tempoh sesuatu, kita pun bayar deposit. Saya nak suruh awak buat baju kulit. Jadi kata penjual bagi deposit lah, sebab kita nak beli kulit, nak beli benangnya. Berapa nak deposit? Dia sebutlah deposit sekian, RM200 katakan. Tiba kawan ni kata tak jadi, dia boleh mengambil deposit tadi dengan kos kerugian dia. Tapi kalau lebih, dia kena pulangkan. Kata kos kerugian dia RM80, dia ambil RM100, RM20 dia pulang balik. Dia ambil. Sebab saya rugi RM80, saya ambil RM80. Itu hak saya. Ini panggil dalam kaedah perbahasan bai'ul urbun, jualan deposit, bayar deposit. Boleh tak penjual mengambil deposit? Ya boleh kalau dia mengalami kerugian dan ikut kadar kerugiannya. Kalau lebih dipulangkan, kalau tak cukup dia boleh tuntut balik. Tetapi ini benda-benda yang kita kena tahu. Baik penjual, baik pembeli, semuanya dalam Islam menyebut tentang hak masing-masing. Jadi apa yang perlu kita buat? Soalnya pesanan Syekh Abdul Qadir, cuba kita dalam hidup, pengetahuan kita dalam buat sesuatu biar datang daripada Quran, dari sunnah Nabi dan pandangan para ulama, kata-kata para ulama. Nescaya kita akan selamat. Nescaya apa yang pegangan kita tadi menyebabkan kita akan melihat keajaiban. Tetapi bila kita didik anak-anak berdasarkan ni, kita nampak keajaiban anak-anak kita. Masya Allah, anak-anak kita kecil dah nampak tanggungjawab, kecil sudah bermanfaat. Anak kecil lagi alhamdulillah dah boleh azan, ibu boleh jadi imam barangkali, dan nampak manfaat dia. Anak kecil lagi dah pandai tolong mak, pandai tolong ayah. Kenapa? Kerana kita ikut cara didik yang Rasulullah ajar. Siapa pun kata Syekh Abdul Qadir, kalau dia hidup dengan berdasarkan kepada Quran, sunnah dan kata-kata para ahli ulama, dia akan melihat berbagai keajaiban dalam pematuhan dia kepada perintah Allah SWT ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, habis cerita tentang Quran, sunnah, kata-kata ulama, dia kata apa hebat orang sufi? Sebab mereka belajar untuk bersabar. Bersabar dalam kehidupan, bersabar dengan takdir Allah SWT. Dia sebab sabar mereka, Allah beri mereka apa yang mereka nak, bahkan lebih pada itu. Tetapi kalau kita nak sesuatu yang istimewa, kena sabar. Kadang-kadang kita ni lambatnya jodoh, sabar. Sabar dengan makna ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala di sisi Allah. Bukan sabar terpaksa sabar. Sabar dan keadaan kita tahu ini ada hikmahnya, ada kebaikannya, moga saya diberi pahala, maka datang jodoh kita lebih baik daripada apa yang kita nak. Kita kalau nak jodoh kita, ialah setakat boleh jadi imam kita, bolehlah ajar betul Quran kita sikit-sikit, itu niat kita. Tiba Allah beri lebih pada tu. Kita pula suami lelaki misalnya nak jodoh isteri yang pandai masak-masak sikit-sikit,
yang pandai urus rumah tangga sikit-sikit. Dek kita sabar tunggu jodoh, akhirnya Allah hadirkan ni. Dapat toke kita makan, lagi banyak dia masak. Maksudnya Allah beri lebih baik. Kita punya kehendak kita yang lebih kurang. Rupa-rupanya dia membantu lebih banyak. Ini kerana sabar. Kita kadang-kadang berniaga nak untung sikit-sikit, tapi tak untung lagi, kita sabar. Sabar sambil mengharapkan pahala atas ujian ini, dan melihat bahawa ini adalah tanda-tanda kebaikan yang Allah nak beri pada kita. Sabar. Akhir dengan izin Allah, kita punya untung luar daripada target kita. Itu penting kita sentiasa melihat sabar dengan pandangan ke depan. Ini Allah akan beri lebih baik. Kita duk mengaitkan orang yang dapat, kita tak dapat. Tak apa, sabar. Ini Allah nak beri pahala, mungkin Allah nak beri lebih baik. Sabar punya sabar. Memang tak dapat ikan sampai sudah, tak sabar. Tapi sampai kat darat, orang beri ikan 7 kilo berat. Tak payah kita lengah-lengah nak tarik ikan. Dapat. Demikian Allah beri. Artinya benda tu memang berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nak cari kat air, tak dapat kat air ikan, kita dapat kat darat. Dapat kat darat. Kadang-kadang rezeki yang kita sangka di daratan, kita jumpa kat laut. Rezeki yang kita sangka di lautan, jumpa kat darat. Kadang-kadang rezeki kita nak tunggu kat kebun durian, tak dapat. Pergi kebun durian, tak luruh. Sebiji pun tak luruh, apa nasib tak luruh. Balik rumah, ada orang hantar sebakul durian. Macam mana dia boleh luruh kat rumah kita? Demikian rezeki yang kita tunggu satu tempat, kemudian kita sabar, Allah gantikan tempat lain. Yang saya sebut tadi, orang dia tunggu ikan kat laut, duk ngai sampai sehari suntuk, tak apa. Rupanya rezeki kat darat. Dia lah sahabat tu ngai lebih ikan, dia pun bagi. Saya kalau mengai ikan memang tak dapat, sikit-sikit dapat, tak apa. Tapi bila balik rumah, insya-Allah kan ada orang tu. Saat semalam kita orang pergi ngai ni ikan. Ikan apa? Airbag. Berapa ni? 10 kilo. Patah kapak tu, seorang sangat. Ini kita tak dapat kat laut, dapat kat darat. Pergi hantar kat rumah. Itu yang sebut rezeki. Sebab tu jangan ngeluh bila apa yang kita nak tu tak dapat sekarang. Melihat sesuatu yang lebih, kita katakan tafaul. Tafaul ni maksudnya optimis dengan rahmat Allah. Yakinlah rahmat Allah ada. Yang saya sebut yang tak dapat jodohnya, yang tak dapat untungnya lagi, yang tak dapat itu, sabar. Kerana bila mana kita sabar, maka kita akan melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita mahukan. Ni ustaz, anak-anak saya seorang pun tak dapat jodoh. Seorang ni lah. Ni perempuan semua tak dapat. Sabar. Sambil mengharapkan pahala. Dah ajar anak-anak kita, Kak Long, Abang Long, berjodoh belum sampai, insya-Allah. Kalau kita sabar, Allah hadirkan jodoh lebih baik. Lebih bertakwa. Akhir benar, dek sabar, dapat jodoh lebih baik. Terjodoh ni satu benda yang saya kata amat misteri. Kita tak perlu pamerkan anak kita kat muzium supaya dapat jodoh. Kita tak perlu pamerkan anak kita di mall dekat jualan murah tu supaya anak kita cepat dipilih, tak perlu. Yang setengah orang dia nak pamerkan anak dia, bukanya tudung, dia pamerkan supaya dia dibeli. Bukan begitu. Suruh dia jaga auratnya, suruh dia jaga agama dia. Walau dia duduk dalam rumah, kalau jodohnya pasti datang. Pasti datang. Ada seorang hamba Allah tu, dia pun tak fikir bab jodoh ni. Tapi bila jodoh, ada orang tengok sepintas lalu tengok, ni berkenan. Dia pun ngekor balik rumah. Oh, dah tahu rumah dia. Dan dia pun tak tahu orang ngekor, pergi Minang dan dapat jodoh. Artinya, apapun dalam penungguan kita, kita memang di dunia Allah jadikan tempat tunggu. Dan senjata bagi tunggu itu sabar. Siapa yang dia ada sabar, dia boleh hidup kat dunia ni. Sebab dunia ni ialah penungguan, penantian. Semua tunggu. Kadang-kadang nak tunggu kuliah habis, tak habis-habis lagi, tunggu juga. Tak habis nak sarapan ni, 1:30 ni. Sabar. Pasti kita dapat sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita naik kenderaan pun kena tunggu, jalan lancing, tunggu lagi. Kat mana pun tunggu. Memang ini dunia tempat tunggu. Tapi senjata pada tunggu itu sabar. Ajar sabar. Sehingga kita rasa sabar itu begitu indah. Maka saya datang apa yang lebih baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia kata kefakiran dan bala, bila kita benar sabar dia jadi nikmat. Tapi kalau tak sabar, dia menjadi bala, betul-betul bala. Fully bala.
Kita dah sebut bala dia boleh bertukar jadi nikmat. Dulu kita bicara tentang takwa. Bila benar-benar kita bertakwa pada Allah, bala jadi nikmat. Ujian yang kita tak suka itu jadi nikmat. Kerana Syekh Abdul Qadir tekankan tentang sabar. Semua musibah kerana kita sabar, maka musibah itu jadi nikmat. Jadi kebaikan. Wa ima di dunia ataupun di hari akhirat. Maka dia akan melihat antara nikmatnya ialah pendekatan dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita kena apa-apa musibah, apa yang jadi pada kita? Makin dekat dengan Allah. Makin panjang doa kita, makin panjang munajat kita, makin telus permintaan kita. Semuanya ini nikmat yang kita tak mungkin dapat doa macam tu kalau tak kena musibah. Dek kena musibah, Masya Allah, rasa manisnya doa, rasa seronoknya dekat dengan Allah. Tak pernah kita rasa sebegini. Kalau kita dalam keadaan senang dengan hawa nafsu, tak mungkin kita rasa seronok munajat kita. Allah nak beri kita rasa nikmat berdoa, nikmat mengangkat tangan, nikmat dekat dengannya. Tak bayangkan orang buat masalah banyak, lalu pergi ke Mekah, dia doa, angkat tangan, berderai air mata, sebab hatinya tiba-tiba lapar. Seronoknya doa dengan titisan air mata, seronok. Seronoknya doa dengan penuh kesyahduan, seronok. Seronoknya doa dengan pengaduan. Sambil doa cuma hafazan. Kali ini doa benar-benar pengaduan, bukan hafazan. Lama ni dah kita dah apa banyak doa, dah apa, tapi tak rasa zuk dia. Kenapa? Ia hafazan. Tetapi doa ini bukan hafazan. Doa ini pengaduan. Doa ini ialah permintaan, bukan hafazan. Kita yang rasa tak seronok doa sebab kita hafal doa. Apa? Bunyi macam sedap, sebut Arab macam orang Arab, tapi tak rasa di sini. Kerana sebenarnya kita tak minta pun. Kita cuma sedang mempraktikkan hafazan. Alhamdulillah, apa kita bagus, maka doa kita pun setengah jam. Cuba lihat doa ini sebagai permintaan. Betul kita perlukan benda ni. Cuba lihat doa itu betul-betul pengaduan atas apa yang kita alami. Dan saya rasa manis dia tu, manis yang akan menenangkan hati, manis yang akan memberikan kepada kita kekuatan baru, bukan kebahagiaan sebenar. Akhirnya dapat waktu paling baik, waktu paling seronok bermunajat. Itu bila tanya waktu paling sedap mana? Mekah, Ustaz. Seronok duduk Mekah. Masa solatnya seronok, dengar imam baca seronok, doa seronok, doa dekat Kaabah seronok, kat Multazam seronok. Semuanya dengan rasa kegembiraan. Kenapa? Kerana ia benar-benar permintaan. Kerana Allah bila nak dekatkan kita dengannya, maka Allah jadikan ibadat itu manis. Nak tahu kita dekat dengan Allah, maka kita akan rasakan ibadat kita manis. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia kata, memang nasihat aku ni payah laku. Nasihat aku payah laku. Kalau orang munafik cakap, cepat aja kamu percaya. Orang munafik cakap, cepatnya kamu ikut. Orang munafik kata, siapa nak kaya, ikut cara saya. Ikut, mana nak kaya. Pas sudah tak kaya, akhir skamer, kena tipu. Mana orang-orang yang lidah munafik cuma bercakap hal dunia, kita teruja dengan dia, akhirnya habis harta benda kita. Tapi orang agama bercakap nasihat pada kita, nak kaya cara acuan betul, kaya yang mendapat berkat dan rahmat. Tak laku. Sebab tu kuliah-kuliah tak apa laku sangat. Tapi kalau buat coaching laku. Kalau coaching kena bayar belah-belah ribu, puluh-puluh ribu, okey. Sebab apa? Sebab kita nak dapat nasihat nafsu. Tapi nasihat iman bayar. Baru start buka mulut nasihat, kita dah tidur dah, bayarnya. Memang kata-kata kita tak laku. Kata Syekh Abdul Qadir ni, Syekh Abdul Qadir kata kalau kata dia tak laku, kata kita lagi tak laku. Itu hakikat ujian nasihat manusia untuk betul-betul dia jadi baik. Kalau nasihat manusia untuk kita ambil kepentingan, nak pula dia. Tapi kalau nasihat ni untuk memang beri kebaikan pada dia, tak nak. Begitu kita diulik dengan permainan zaman. Ada orang nasihat, dia nak benda dengan kita, kita boleh ikut dia. Padahal dia cuma nak kita, dia gunakan kita. Kita boleh patuh dia. Buat kat mana, hotel mana, ikut, bayar sana, bayar sini. Buat atas tempat ni kita akan kursus dekat New York pula, ikut. Habis duit, ikut. Taat, patuh. Ni orang yang nasihat tanpa nak benda daripada kita, tapi nak beri kepada kita.
biar jadi baik, biar jadi soleh, biar jadi bahagia. Dia nak tengok rumah tangga kita bahagia. Dia nak tengok kita berjaya. Dia nak tengok kita berjaya. Tapi kita tak nak pegang nasihat dia. Kerana itu Syekh Abdul Qadir kata, dah zaman ni memang zaman orang nampak orang sembah duit. Dia nampak jenis duit je. Yang bercakap tentang redha Allah tak nampak. Ini zaman macam orang zaman Bani Israel dulu, jenis sembah patung lembu. Dan patung lembu pada zaman kamu sekarang duit. Kata Syekh Abdul Qadir. Satu teguran yang keras. Maksudnya tuan-tuan, kalau ada orang nak beri nasihat kita supaya selamat dari neraka, selamat daripada kemurkaan Allah, datang, dengar. Berterima kasihlah dengan nasihat yang baik tadi. Sebab dengannya kita selamat perjalanan hidup. Orang yang nak nasihat kita dengan habuan dunia, dengan meninggalkan akhirat, ini orang cuma nak sumbat kita masuk neraka. Kita bukan kata semua coaching macam tu. Saya maksudkan yang jenis-jenis scammer ni, kalau jenis coaching baik, memang niat nak bantu, tolong, itu hal lain. Kita bercakap orang yang scam orang dengan cara pembohongan ini, bukan menjadikan orang terlupa pada Allah. Ni ada orang coaching ni bagus, dia ajar kita ingat Allah. Dia jawab ni kalau untung pergi Mekah tau, tu bagus. Awak untung keluar zakat, tolong orang miskin, ini okey. Kita bercakap orang yang mengajak kita pada dunia dengan meninggalkan akhirat. Kita tak tolak ada, saya katakan, coaching-coaching yang baik, yang bertakwa, orang soleh, orang yang benar-benar punya kepakaran untuk mendidik. Dia nak lihat kebaikan pada umat ini, ya, kita tak nafi yang tu. Tapi kita cerita tentang orang yang melalaikan kita, dan kita pula teruja sangat dengan benda tu. Motor skin cepat kaya, bla bla bla, teruja. Tanpa kita tanya apa hukum halal haramnya. Tak tanya halal haram ni. Saat kita orang nak main forex ni, halal tak haram, tak tanya. Dah duit banyak pula dapat, lagi payah nak tanya ni. Kalau tanya ustaz haram, habis kita. Kita belanja habis baru tanya. Ni ada budaya jenis saya katakan, buat dulu tanya kemudian. Dia tanya pun lepas dia rugi teruk, dia tanya. Sebab tu saya rugi seharang rupanya. Bila dia untung, dia diam. Kuliah pun tak nampak. Sebab apa? Takut kena tanya. Ni awak kaya-kaya ambil duit mana ni? Takut kena tanya. Kau kata start gini-gini, tak boleh, ni muamalah haram. Haram ke? Terus tak nampak kuliah, takut. Cara ustaz yang boleh kata halal pula. Kata jangan, dunia ni sebelum kita ambil dia dengan takwa. Biar tahu hukum, kemudian ambil lah. Kita tak akan dilaknat, tidak akan dimurki Allah. Biar tahu hukum dulu. Jangan ambil dulu baru cari hukum. Pasti kita tak kuat untuk menolaknya kalaulah salah. Belum ambil apa-apa, tanya dulu. Bukan suruh tanya panjang sepatah. Ni kadang-kadang pakar-pakar dan bab ekonomi kita tanya sepatah, clue tu dia nampak dah perjalanannya. Dah tak cerita banyak-banyak, saya dah tahu. Ini boleh, ini tak boleh. Kita cuma tanya cari orang yang ahli dan bidang-bidang yang kita terlibat. Apakah boleh, tak boleh. Halal, tak halal. Kalau dia kata okey, kita jalan. Sebab kita tak salah lagi. Sebab dia jadi hujah kita depan Allah. Sebenarnya Imam Syafi'i berkata, Imam Malik hujahku depan Allah. Sebab aku belajar dengan dia. Sebagaimana kita kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i hujahku di hadapan Allah. Dan sebagaimana kita juga, kita dah tanya ustaz kita, ustaz ni hujah saya depan Tuhan. Kalau salah saya, dia nak hujah dia sebab saya tanya dia. Dan Allah pun sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Saya dah tanya dia, dia yang kata boleh dan saya buat. Andai kata salah, dia bertanggungjawab. Sebab apa? Dia hujah saya depan Allah. Yang ni pula akan ditanya, kenapa pula awak kata boleh benda tak boleh? Kata saya sudah ijtihad, ini saya dapati. Baik, seorang kalau dia mengeluarkan fatwa berdasarkan ijtihad dengan betul, maka salah pun jadi betul, dapat pahala. Yang disebut oleh Nabi SAW, man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa berijtihad, bersungguh-sungguh mencari jawapan dengan disiplin ilmunya, dia betul, dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Dia tak akan berdosa sebab dia dah guna ilmu. Orang tanya saya satu hukum, saya dah guna semua ilmu, cari yang ilmu saya, disiplin ilmu saya dapat hukumnya sekian. Andai kata salah di sisi Allah, maka Allah tetap anggap ia betul, dengan maksud dapat pahala. Supaya tidak ada fatwa dikeluarkan melainkan dengan disiplin dan ilmu. Bukan ijtihad tu kita duduk termenung bawah tangga ada keluar hukum, tak. Dengan segala ilmu dan disiplinnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.